Apa beza suhu dengan haba? Sebelum kita teruskan, kita perlu berkenalan dulu dengan beberapa istilah dalam tajuk haba. Okay, yang pertama ialah suhu. Apa itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan suatu objek. Ini bermaksud objek yang panas ataupun objek yang sejuk, ia dikaitkan dengan suhu. Yang kedua ialah haba. So, apa benda haba ni? Haba ialah suatu bentuk tenaga. Tenaga yang mengalir daripada kawasan yang panas ke kawasan yang sejuk. Sebab itu haba sering dikaitkan dengan suhu. Ramai yang mengatakan haba dengan suhu ni benda yang sama. Sebenarnya tidak. Ada objek yang suhunya tinggi, panas, tetapi habanya kecil. Ada objek yang suhunya rendah, tetapi haba dia besar. Sebagai contoh, macam mana dikatakan suhu yang sangat tinggi, tapi haba dia kecil. Kita pernah tengok ada orang yang menggergaji besi ataupun menggunakan mesin memotong besi. Kita akan nampak percikan-percikan api. Okay, kita tanya, percikan-percikan api tu kalau kena dekat badan kita, sakit ke tak sakit? Kalau kita tengok macam tak terbakar ataupun tak sakit je orang yang kena percikan-percikan api tu. Soalan dia, suhu dia tinggi atau tidak? Suhu mestilah sangat tinggi kerana percikan api tu sebenarnya datang daripada besi yang panas. Bayangkan besi yang panas sehingga kemerah-merahan menyala. Tentulah panas. Maknanya suhu dia tinggi. Tetapi kenapa orang tu tak sakit bila kena? Kerana tenaga haba yang dibekalkan ataupun yang dialirkan ke orang itu sangat kecil. Sebab tu kalau kita tengok besi yang panas tu sangat cepat dia menjadi sejuk ataupun sekejap sahaja dia penyalaan kerana kuantiti haba yang kecil yang dibawa oleh serpihan-serpihan besi tersebut. Manakala macam mana pula haba banyak tapi suhu dia kecil. Contoh macam kita memasak air, kuantiti air yang sangat banyak, kita panaskan dengan api yang besar. Jadi kuantiti haba yang kita bekalkan sangat besar. Tetapi setelah 5 minit, air itu kepanasan dia baru meningkat 1 ataupun 2 darjah Celsius. Ini bermaksud haba yang banyak tak semestinya suhu yang tinggi. Nampak kenaikan suhu yang tinggi. Jadi kita kena bezakan antara haba dengan suhu. Haba ialah tenaga yang kita bekalkan untuk mengubah suhu. Jika haba tu diserap, maknanya suhu akan meningkat. Bila haba tu dibebaskan, suhu akan berkurang. Yang kedua, sentuhan terma. Sentuhan terma tu ialah sentuhan, apa-apa sentuhan yang boleh memindahkan tenaga haba. Jika bersentuhan tapi haba tidak boleh dipindahkan, contohnya bersentuhan dengan penebat haba, bermaksud itu ialah bukan sentuhan terma. Sentuhan terma ialah sentuh yang haba boleh mengalir ataupun celup. Objek yang panas dicelup dalam air, maknanya ada penerimaan haba oleh air, itu dipanggil sentuhan terma. Yang ketiga ialah keseimbangan terma. Macam mana keseimbangan terma ini berlaku? Apabila objek yang panas dan objek yang kurang panas ataupun sejuk mengalami sentuhan terma. Bila sentuhan terma itu berlaku, haba boleh dialirkan. Haba dialirkan dari yang panas ke sejuk, juga sejuk ke panas. Okey, kerana dua-dua tu mempunyai kuantiti haba. Tetapi yang banyak ataupun kadar pengaliran haba yang tinggi ialah dari panas ke sejuk lah. Okey, disebabkan itu secara mudah ataupun secara bersihnya kadar pemindahan haba bersih ialah dari panas ke sejuk. Walaupun sejuk ke panas pun ada. Jadi apabila yang panas memindahkan haba kepada yang sejuk, yang panas ini suhu dia akan turun, manakala yang sejuk yang menerima haba itu suhu dia akan naik. Jadi bila satu panas, satu sejuk, panas itu akan menurun dia punya suhu, sejuk tu akan naik dia punya suhu. Sampai satu tahap suhu kedua-dua objek ini sama. Bila suhu kedua-dua objek ini sama, macam mana dengan kadar pemindahan haba? Kadar pemindahan haba dari panas ke sejuk adalah banyak ataupun besar. Okey, kadar pemindahan haba yang tinggi dari panas ke sejuk. Sekarang ni dah sama-sama panas. Jadi kadar pemindahan haba antara dua objek tersebut menjadi sama. Ataupun dalam bahasa yang lain, kadar pemindahan haba bersih antara dua-dua objek adalah sifar. Okey, ramai yang confuse antara kadar pemindahan haba bersih sifar dengan kadar pemindahan haba adalah sama. Sangat mudah. Contohnya, kita beli barang. Okey, saya orang kaya, awak orang miskin. Okey, saya membayar RM5 kepada awak. Awak memulangkan kembali kepada saya RM1. Jadi sebenarnya ada tak pemindahan duit? Ada pemindahan duit. Saya kaya, saya bagi RM5 kat awak. Awak miskin, awak bagi RM1 dekat saya. Tetapi secara bersihnya seolah-olah saya memberi RM4 kepada awak. Maknanya yang kita nak tengok ialah RM4 yang dipindahkan itu. Jadi sekarang ni kita sama-sama kaya. Saya kaya, awak pun kaya. Saya bagi RM5 dekat awak. Awak kaya, awak bagi RM5 juga dekat saya. Jadi kadar pemindahan duit adalah sama, RM5. Tetapi berapakah bersihnya? Kalau tadi saya bagi RM5, awak pulang RM1, bersihnya RM4 saya bagi kat awak. Sekarang kita sama-sama kaya, saya bagi awak RM5, awak pulang balik kat saya RM5. Sebenarnya, berapa pemindahan duit? Sifar.
Itu yang dikatakan pemindahan haba bersih adalah sifar apabila kedua-dua suhunya sama. Jadi, bila kita sebut keseimbangan terma, kita kena ingat 3 benda. Iaitu, bila kita kata keseimbangan terma, yang pertama suhunya sama, yang kedua kadar pemindahan haba adalah sama, dan yang ketiga kadar pemindahan haba bersih adalah sifar. Itu cerita tentang keseimbangan terma.